forget to subscribe my channel Hang Duk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Loma Adam terhadap Wan Faisal, gabungan BN PH kerjasama munafik. Itu kata Wan Faisal. Saya baca dikit sikit. Kerjasama BN Pakatan Harapan bagi membentuk kerajaan perpaduan adalah kerjasama munafik, kata Ketua Pemuda Bersatu Armada Wan Ahmad Faisal. Wan Ahmad Kamal. Secara sinisnya dia berkata kerjasama itu merupakan perancangan cikgu dan anak murid sekian lama. Okey, mari kita dengar respon Datuk Loma Adam. Di akhir kita komen macam biasa. Hari ini saudara, saya nak mengulas kenyataan yang dikeluarkan oleh Wan Ahmad Faisal. Wan Ahmad Faisal ni saudara Ketua Armada. Lebih sesuai dengan nama timbangan Armanja. Wan Ahmad Faisal mengatakan bahawa kerjasama di antara BN dan PH ialah satu kerjasama munafik. Kerana kononnya kerjasama antara BN dengan PH ini adalah kerjasama antara anak murid dengan anak dengan cikgu. Saya pun hairan kenapa kalau pun betul lah kerjasama antara anak murid dengan cikgu ni, saya tak faham kenapa dia nak kata ianya munafik. Saya nak beritahu dengan Mak Jagon yang baru sehari dua masuk politik ni, di dalam peristiwa pemecatan Anwar tahun 1998, pada tanggal 2 September 1998, di kediaman rasmi Timbalan Perdana Menteri ketika itu, hanya seorang je menteri yang hadir untuk menyatakan sokongan dia kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan orang ini tidak lain tidak bukan ialah Muhyiddin Yassin. Ini ramai orang tak tahu ni. Sebenarnya Muhyiddin tu ialah orang Anwar Ibrahim. Orang yang paling rapat dengan Anwar Ibrahim, antara menteri kabinet yang dipercayai oleh Anwar Ibrahim. Dan dia tak takut untuk datang menyatakan sokongan padu dia kepada Anwar, walaupun Anwar ketika itu berperang dengan Tun Dr. Mahathir Perdana Menteri yang semua orang tahu paling diktator dan paling berkuasa, yang dikenali sebagai Maha Zalim dan dikenali sebagai Maha Fir'aun. Ini Mak Jagon dia tak tahu sebab dia baru masuk politik, baru sehari dua dalam politik, dan dia kata kerjasama ni munafik. Jadi kalaulah ketika pada November 2022, ketika rakyat memutuskan tidak bagi peluang untuk mana-mana parti politik membentuk kerajaan secara bersendirian, sehingga menyebabkan ke bawah duli tuanku terpaksa mencadangkan supaya Perikatan Nasional bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Kalaulah pada hari tersebut Muhyiddin tidak dikurniakan kebodohan, kalaulah tiba-tiba pada hari tersebut Allah Ta'ala kurniakan kebijaksanaan kepada Muhyiddin, daripada engkau jadi kluster mahkamah, lebih baiklah kau ambil jawatan Timbalan Perdana Menteri. Lagipun parti kau cuma dapat nombor 2 kursi terbanyak. Nombor 1 kursi terbanyak dapat Pakatan Harapan. Parti Anwar Ibrahim 82 kursi. Parti kamu cuma dapat 73 je ketika itu. Kalau ketika itu nak tanyalah dengan Mak Jagon ni, kalau ketika itu Muhyiddin dia fikir tentang Islam, dia fikir tentang orang Melayu, katalah ketika itu dia fikir tak apalah, aku dapat Timbalan Perdana Menteri pun tak apa, janji ini kerajaan ada lebih 2/3 orang Melayu Islam di dalam kerajaan tersebut. 74 orang, mula 73, menang di Padang Serai 74, campur dengan 29 orang Islam ahli parlimen dalam Pakatan Harapan. Maknanya ada 103 orang Islam, hanya 53 bukan Islam. Kalau ketika itu tiba-tiba Muhyiddin diberikan kebijaksanaan untuk memikir Islam dulu, memikir tentang Melayu dulu, berbanding dengan dia punya nafsu serakah dia nak menjadi Perdana Menteri. Saya nak tanya dengan Mak Jagon,
Adakah dia akan kata kerjasama antara Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan adalah kerjasama munafik? Sebab Muhyiddin ini bukan setakat anak murid dia anak didik Anwar. Anwar ketua pemuda, dia esko. Anwar Timbalan Perdana Menteri, dia pernah menjadi menteri. Dia pun pernah menjadi menteri besar. Jadi cakap tu biarlah pakai otak sikit. Jangan ikut cakap sesuka hati mengikut kepala lutut dia. Bahaya Mak Jagon ni. Kalau jumpa dia jangan terlanggar lutut dia. Pakatan Harapan dan Barisan Nasional sedang menghadapi krisis kepercayaan oleh anak muda. So anak muda ni macam kurang kepercayaan terhadap kerajaan. Siapa yang cakap anak muda kurang kepercayaan? Ini daripada Perikatan Nasional, PAS Pusat. Kalau kita tanya dengan PAS Pusat, dia akan kata anak muda kurang kepercayaan kepada Perikatan Nasional. Saya tak nafikan ketika pilihan raya umum yang ke-15 memang Perikatan Nasional mendapat sokongan padu orang muda. Orang muda yang baru first time voters, yang baru cecah 18 tahun, tak tahu apa-apa biasa dapat beasiswa Fama, mak bapak bagi RM10, RM5 pergi sekolah tiba-tiba lebay-lebay ni dengan geng-geng Perikatan Nasional jolok sampai RM150, RM300, RM350, ada yang dapat RM500, ada yang dapat RM1000 satu rumah. Memang banyak menggelapkan mata orang muda pada ketika itu. Tetapi kalau kita tengok senario ketika pilihan raya di 6 buah negeri, sudah nampak ada keseimbangan. Sudah nampak ada keseimbangan. Anak-anak muda yang dulu percaya PAS dan Bersatu ni bersih, bila tahu tentang contohnya kes yang melibatkan ahli parlimen Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Kemaman. Begitu juga masa tu belum Kemaman lagi. Begitu juga dengan apa yang berlaku di Marang. Tapi Marang punya nasib baik sebab saksi dia lagi. Acara akad sumpah, wallahi saya undi PAS dapat duit. Orang muda dah banyak berfikir. Orang muda dah boleh menilai sama ada betul tak betul. Jadi saya tengok prestasi orang muda ni, kalau dulu lebih berat kepada Perikatan Nasional, sekarang saya boleh kata seimbang. Seimbang. Dan bila kita tengok apa yang berlaku di Simpang Jeram, apa yang berlaku di Pulai, nampak gayanya alhamdulillah. Sokongan sudah nampak ada sedikit perubahan dan penambahan. Cuma kalaulah geng-geng Mak Jagon, geng-geng Perikatan Nasional ini mengatakan bahawa kursi Dun Pelangai ini milik mereka, kerana orang muda bersama mereka, saya bersetuju. Sebab hari semalam saya dapat maklumat ketika anak-anak muda Perikatan Nasional berhimpun, memang kursi itu milik mereka. Sebab kursi banyak kosong. Kursi banyak kosong. Itu tanda-tanda awal bahawa Perikatan Nasional ataupun PAS ditolak di Dun Pelangai. Jadi janganlah buat perangai duk claim kata orang muda dengan kamu. Bukan semua orang muda boleh membiarkan diri mereka berterusan diperbodohkan oleh PAS dan Perikatan Nasional. Tak semua orang muda ni tak berfikir. Banyak dah orang muda yang pakai otak. Bukan semua jenis macam Mak Jagon. Ada masalah ekonomi, dia cadangkan suruh citak duit. Bila orang berhadapan dengan krisis akibat daripada lockdown dan sebagainya oleh bapa lockdown negara, bapa dia, abah dia, dia suruh bagi hapuskan loan untuk B40. Kepala otak ni letak kat mana kita pun tak tahu. Tapi boleh jadi menteri ni zaman Muhyiddin.
maklumlah zaman Abah dia boleh jadi menteri. Dia punya cadangan ialah supaya semua loan B40 dihapuskan. Siapa nak tanggung tu kita tak tahulah. Abah dia pun umum hapuskan loan ataupun hutang lapuk ataupun hutang tanaman semula untuk peroka-peroka Felda pun dia umum je hutang tu dilupuskan, tapi Felda yang kena ambil tanggungjawab, kena terbitkan suku, tapi dia tak ambil tanggungjawab pun nak bayar balik suku tu. 2 tahun selepas dia mengumumkan tu, barulah PMX mengumumkan bahawa dia dah tanda tangan FSRA, perjanjian untuk mengambil alih tanggungjawab untuk membayar suku itu dan membuat pembayaran pertama sebanyak 990 juta ringgit. Datuk Seri Anwar juga akhirnya menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh Muhyiddin Yassin. Okey tuan-tuan, respon saya baca detail sikit lagi apa lagi dia tulis ni. Yang pertama, kerjasama hari ini adalah kerjasama munafik hipokrit antara BN dan PH. Puncanya satu saja kerana hubungan baik cikgu dan anak murid. Anwar Ibrahim dan Ahmad Zaid Hamidi katanya ketika menceramah di Pantas Anak Muda di Simpang Pelangai malam tadi. Hadir sama calon PN Kasim Samad serta Ketimbalan Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimi Azamuddin. Wan Ahmad Faizal berkata dia yakin disebabkan sama dua gabungan itu, ramai ahli UMNO akan memberi sokongan kepada calon PN. Okey tuan-tuan, komen saya lah, kita berharap semua calon Barisan Nasional akan terus menyokong kerajaan perpaduan. Takkan mereka nak sokong bersatu yang ditubuhkan untuk menjatuhkan UMNO. So, pada penyokong Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, tolonglah menyokong kajian bodohan pada minggu depan. Minggu ni hari Sabtu nanti untuk undi. Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi.